Kemudian ahli astronomi juga ramalkan bila dia dah dekat dengan matahari tu nanti cahaya dia lebih terang daripada bulan purnama. Jadi hebohlah masing-masing nak tengok. Dikatakan dalam tempoh 50 tahun inilah komet yang paling terang. Tapi pada 28 hari bulan tu bila dia dah dekat matahari tak sampai pun terang tu. Sebab tu kita pun tak perasan sangat, orang heboh-heboh. Dia sama-sama ahli astronomi, dia heboh. Rupanya tak sampai terang itu, walaupun terang, bila sampai ke matahari, dia lalu di matahari itu dalam jarak 1,200,000 kilometer tadi, dia pun terbakar habis. Dia mati. Lepas dia langgar tu nampak lagi kesannya. Kemudian beberapa hari kemudian hilang. Maksud dia dibakar habis. Itulah sebenarnya. Bila kita buat kajian yang tu, rupa-rupanya komet. Jadi bukanlah sebagaimana yang diperkatakan orang. Saya buat kesimpulan dia di bahagian dalam. Kesimpulan cerita tentang sesuatu yang melanggar matahari. Muka surat yang ke-5. Yang pertama, ternyata makhluk bersinar yang melanggar matahari itu ialah komet Aisan. Bukanlah malaikat ke UFO ke apa makhluk lah, bukan. Dia komet. Yang kedua, komet Aisan ni dia tak langgar matahari pun, tapi dia lalu je dekat matahari itu. Yang ketiga, bila kita tengok video dia tu nampak cepat. Dalam YouTube banyak video dia, nampak dia bergerak dengan ekor dia tu, dia langgar matahari, seolah-olah langgar matahari lah. Dia lalu kat matahari tu, lepas tu hilang. Nampak laju, tapi sebenarnya bukanlah selaju itu. Filem tu ditangkap dalam masa 2 hari. Maksud dia lambat. Dia bertatih lambat. Dia rasa dia laju lah, tapi daripada teropong kita ni dia lambat. Filem tu orang dah percepatkan, supaya nak bagi orang tengok, orang percepatkan dalam masa 2 hari tu. Dia percepatkan dalam masa berapa saat. Jadi kita nampak macam satu kilat api lah langgar matahari tu. Matahari pun rosak, dia pun hilang. Rupanya yang tu 2 hari punya cerita. Kalau tidak terkejutlah kita kan, ni makhluk apa ni, dengan sedemikian besar, dengan sedemikian pantasnya. Rupanya bukan. Jadi yang nampak macam sayap dia tu dan ekor dia ialah ais, debu dan gas. Bila dia dah dekat dengan matahari, dia dah meluap. Matahari tu bakar sebab panas sangat. Jadi gas akan jadi dia punya ekor, nampak lurus panjang. Yang tu gas. Kemudian debu pula, dia ni melengkung. Itu nampak macam sayap. Bila gambar 2 hari tu kita percepatkan, nampak macam satu cahaya bersayap langgar matahari. Jadi mungkin kita kata ni malaikat kan ni. Rupanya bukan, komet. Dan yang kelima, komet Aisan ni tidaklah sebesar mana 3 km je. Bukanlah 3 kali ganda daripada matahari. Itulah sebagai mukadimahnya tentang cerita benda-benda di langit. Jadi malam ini kita nak bagi bukti-bukti tentang apa yang saya katakan daripada kitab Bible dalam pelajaran yang lepas. Sebab kita buat perbandingan, kita dah belajar dah Allah ni macam mana. Bukan dari segi zat dia, dari segi apa yang layak dan apa yang tidak layak bagi Allah, apa yang layak dan apa yang tidak layak bagi Tuhan, apa yang mustahil dan apa yang tidak mustahil bagi Tuhan, apa yang wajib dan apa yang tidak wajib bagi Tuhan. Itu kita dah belajar. Bila kita baca kitab yang lain pun insya-Allah kita boleh buat perbandingan. Yang pertama, bagi kita Tuhan ni dia tahu segala benda. Sebab itu dia dinamakan yang Maha Mengetahui. Tapi kita tengok dalam kitab Bible, yang mana kitab Bible ni dipegang oleh orang Kristian, dan kalau perjanjian lama tu dipegang oleh orang Yahudi. Ada satu cerita yang mengatakan Tuhan tak tahu. Di mana buktinya? Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 hingga 11. Ini saya petik daripada Alkitab lah, Bible. Ketika mereka, yakni Adam dan Eva ni Hawa lah, mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan di dalam taman Eden, taman syurga. Pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan isterinya, yakni Adam dan Hawa itu, daripada Tuhan di antara pepohon dalam taman. Jadi cerita dia, Nabi Adam dengan Hawa ni dah terbuat silap. Tuhan kata jangan kacau pokok ni, dia kacau juga. Menyebabkan mereka ni
Tahulah diri itu bersalah. Tiba-tiba terdengar bunyi langkahan Tuhan dalam taman. Mereka ni takut menyorok. Boleh menyorok daripada Tuhan. Ni perbezaan Tuhan yang kita sembah dengan Tuhan yang mereka percaya. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu, Nabi Adam, dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan, dia masuk ke dalam taman, dia berjalan dan dia tanya, wahai Adam, kau menyorok di mana? Maksudnya Tuhan tak maha mengetahui. Ni beza. Macam mana sekarang ni orang boleh kata agama semua sama, pluralisme agama. Di mana boleh sama? Dia menjawab, Nabi Adam tadi, ketika aku mendengar yang engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut kerana aku tidak berpakaian. Sebab itu aku bersembunyi. Bila mereka dah kacau pokok tu tadi, pakaian mereka ni tadi terlucut, tak berpakaian. Jadi Tuhan tahulah nanti tak berpakaian. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepada kamu bahawa engkau tidak berpakaian? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan tanya pula, hang makan kau ni buah pokok ni? Kalau bagi kita, Tuhan tahu, tak payah tanya lah. Tuhan tahu lah. Jadi kalau mengikut Bible, Tuhan ni dia bukan maha mengetahui. Dan ada kelemahan. Kesimpulannya, yang pertama, Tuhan tak maha mengetahui. Berbeza dengan kita Islam, Tuhan maha mengetahui. Yang kedua, Tuhan tidak maha melihat. Sebab Nabi Adam dan Hawa boleh menyorok dan Tuhan tak nampak. Dan Tuhan siap tanya, di mana kamu? Kalau bagi kita, Tuhan dia tahu segala, nampak segala. Yang ketiga, Tuhan ni macam makhluk, dia terpengaruh dengan tempat. Bila berjalan tu maksud dia ada berpindah tempat. Boleh berpindah-pindah. Sedangkan mengikut kita ahli Islam, Tuhan ni tak terpengaruh dengan tempat, tak berpindah-pindah. Ini beza. Tu kata Imam Ghazali, dia yakni Allah yang mengetahui segala yang diketahui. Semua dia tahu. Yang meliputi dengan apa yang berlaku dari segala lapisan bumi sampai kepada lapisan langit yang tinggi. Maksud dia seluruh alam ni Allah tahu segala. Bukan macam dalam Bible tadi dia tak tahu. Kata Imam Ghazali lagi, dia maha tahu, tidak luput ilmunya seberat biji sawi sekalipun. Di bumi dan di langit semua tahu. Bahkan dia mengetahui semut yang hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam malam yang kelam. Setakat nak nampak Nabi Adam menyorok balik pokok-pokok dah tentu senang. Sebab semut tu dah lah hitam, dekat batu warna hitam pada malam yang tak ada cahaya langsung. Yang tu pun dia nampak. Apatah lagi Nabi Adam nak menyorok balik pokok, lagilah dia nampak. Kata Imam Ghazali, dia mengetahui gerakan yang paling halus. Maksud dia tahu dah, tak payah tanya, Adam kamu makan ke pokok ni? Tak payah tanya, dia tahu dah. Dia tahu dah Nabi Adam lari menyorok ke mana. Sepatutnya lah. Tapi dalam Bible dia menunjukkan sebaliknya. Dia tahu rahsia dan yang tersembunyi. Kata Imam Ghazali lagi, dia melihat segala bisikan dalam hati kecil manusia. Dia tahu siap-siap dah. Masa Nabi Adam nak makan tu dia dah tahu dah. Tapi kalau mengikut Bible tak tahu. Tuhan ni tak tahu. Bukan maha mengetahui. Segala gurisan dan batin yang tersembunyi di dalam jiwa dengan ilmu khadim azali. Maksud dia sejak sebelum ada makhluk lagi, Tuhan dah tahu segala-galanya. Jadi bezalah, jelas sangat beza antara Tuhan yang kita sembah dengan Tuhan yang dinyatakan di dalam Bible. Contoh lagi, hari itu kita kata Tuhan boleh menyesal. Kalau mengikut agama Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, mana boleh Tuhan menyesal? Sebab dia maha tahu segala-galanya. Dia tahu dah apa akan berlaku. Semua dia tahu. Tapi kalau mengikut Bible, kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 hingga 6. Ayat 5 dulu. Ketika dilihat Tuhan bahawa kejahatan manusia besar di bumi dan bahawa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan ciptakan manusia. Mula-mula tak cipta lagi. Kemudian dia cipta manusia duduklah atas bumi. Jadi Tuhan harap manusia ni jadi baik lah, jadi khalifah. Tiba-tiba manusia ni buat kejahatan dengan sembah berhala lah, dengan hasad dengki, semualah sifat-sifat mazmumah semua. Ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan. Tuhan boleh menyesal. Saya petik daripada 3 Alkitab tu, 3 Bible. Yang pertama, Alkitab terjemahan baru.
maka menyesallah Tuhan. Jadi tak kena lah. Mengikut agama Islam, mana boleh Tuhan menyesal? Tuhan dia tahu segala sesuatu. Kalau kita kata Tuhan boleh menyesal, maksud dia Tuhan tak tahu apa akan berlaku. Menyesallah Tuhan sebab dia menjadikan manusia di bumi. Dia menyesal cipta manusia kat bumi ni, dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan ni jadi sedih.